Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam Usluddin SEM 3 ingin membentangkan kertas keju khusus kami yang bertemakan kenabian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, saya Nur Ayuni binti Abdul Nasir. Yang kedua, Siti Nurul Atirah binti Syukur. Yang ketiga, Nur Fahana binti Muhammad Syabuddin. Yang keempat, Nurul Umulia Afina binti Muhammad Marzuki. Dan yang kelima ialah Wan Syafatul Uzma binti Wan Fakzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Abdul Nasir, nombor matrik 054859. Tajuk pilihan saya adalah Nabi Isa menurut Al-Quran dan Alkitab. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui mengenai perbandingan Nabi Isa menurut Al-Quran dan Alkitab. Sepanjang sejarah penciptaan manusia di muka bumi ini, Allah telah mengutuskan para Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan mengabdikan diri hanya kepadanya. Rasul-Rasul tersebut membawa syariat yang berbeza, tetapi dasar pengutusan adalah sama. Rasul-Rasul yang datang kemudian bertindak menyempurnakan ajaran para Rasul sebelumnya. Sebelum tibanya Rasul bagi sesuatu kaum, masyarakat biasanya berada dalam keadaan kacau bilau, tidak berakhlak, berlakunya keruntuhan moral, melakukan penipuan dalam ekonomi dan sebagainya. Perkara yang sama berlaku sebelum pengutusan Nabi Isa AS. Pada waktu tersebut, Bani Israel berada dalam keadaan melampaui batas undang-undang agama Tuhan. Mereka mencampuri antara yang halal dan haram. Mereka juga tenggelam dalam nafsu syahwat dan keduniaan. Kerosakan akhlak berleluasa dan perasaan ketuhanan luput dan pupus dari masyarakat mereka. Untuk itu, Allah mengutuskan Nabi Isa AS bagi menyambung kembali ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Nabi Isa AS diberikan kitab Injil dan mukjizat-mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Siapakah Yesus menurut Islam? Al-Quran menyebutkan tentang Nabi Isa dalam 71 ayat. Islam mengiktiraf Nabi Isa sebagai seorang hambanya, Nabi dan juga Rasul yang wajib diimani. Walaupun konsep ini berbeza dengan pegangan Kristian, ia tidak menafikan bahawa Nabi Isa dan Yesus adalah individu yang sama. Firman Allah yang bermaksud, ia menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan daku seorang Nabi dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Serta diperintahkan daku taat dan berbuat baik kepada ibuku dan ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong, takabur atau dahaka dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Surah Maryam ayat 30 hingga 33. Siapakah Yesus menurut Kristian? Agama Kristian wujud setelah kewafatan Yesus. Setelah kes kematian Yesus di kayu salib, masyarakat itu mula berpandangan bahawa setiap apa yang berkaitan dengan Yesus, sama ada perkataan, perbuatan, merupakan suatu perkara yang luar biasa, serta mereka menganggap kesemua itu adalah firman yang memiliki makna. Kesemuanya terkumpul dalam kitab Bible yang dikenali hingga sekarang. Para penganut agama Kristian mempercayai bahawa Yesus merupakan Tuhan dalam jemaah manusia yang turun ke dunia semata-mata untuk disalib bagi membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Para penganut Kristian juga mencipta konsep Trinity iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus dalam keyakinan mereka. Tuhan itu tidak bersatu pada zat tetapi bersatu dalam kehendak dan merupakan satu hakikat. Keunikan kelahiran Nabi Isa AS juga telah menyebabkan masyarakat Kristian menganggapnya sebagai anak Tuhan yang dititipkan dalam kandungan Maryam. Istilah Kristus merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Saint Paulus yang berniat untuk memusnahkan ajaran Kristian yang sebenar. Yesus tidak pernah menyatakan bahawa dirinya sebagai Tuhan, namun Paulus mendakwa Yesus adalah Tuhan yang turun dalam jemaah manusia. Para penganut Kristian mempercayai bahawa Tuhan Yesus telah diangkat ke syurga serta berada di sebelah kanan Tuhan Bapa. Seterusnya, kematian Nabi Isa menurut Al-Quran. Perihal pembunuhan Nabi Isa AS,
Umat Islam meyakini bahawa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Hal ini menjadi kontroversi yang sampai saat ini masih berlanjutan antara kepercayaan umat Islam dan Nasrani. Umat Islam percaya bahawa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh sebagaimana yang diceritakan dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibni Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu palang salib. Tetapi diserupakan bagi mereka, orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak, iaitu ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Tiada suatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Baiklah, seterusnya kematian Nabi Isa menurut Alkitab. Menurut Nasrani, Nabi Isa alaihissalam mati di tiang kayu salib dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam menjadi dasar kedua dari iman mereka. Oleh kerana itu, riwayat tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam di tiang salib merupakan doktrin ajaran mereka. Menurut kepercayaan Nasrani bahawa sesudah wafat Nabi Isa alaihissalam lalu dikubur dan pada hari ketiga beliau bangkit kembali dari kuburnya dan seterusnya naik ke syurga. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam telah disalib, ia telah mati, ia telah dikubur. Dia telah disalib kerana dia adalah penjahat yang terkutuk. Dia telah mati mengalami hukuman kematian daripada Allah atas dosa. Dia telah dikuburkan, dia diserahkan kepada kebinasaan di dalam liang kubur. Paulus telah merubah ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan Nabi Isa alaihissalam mati di tiang salib disebabkan Allah mengutuskan anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa warisan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang memakan buah larangan dari sepohon pokok dalam syurga. Konsep kematian dan kebangkitan Nabi Isa alaihissalam ataupun dikenali sebagai Jesus oleh Kristian adalah aspek yang penting dalam membebaskan manusia daripada dibelenggu dosa warisan menurut kepercayaan Kristian. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Atira binti Syukur. Nombor matrik 055257. Kajian saya adalah mengenai perbezaan pendapat atau pandangan antara agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertamanya, saya akan menceritakan tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW. Sejak dari zaman sebelum lahirnya kaum manusia ni, Allah ni akan mengutuskan Nabi dan Rasul bagi menyeru umat Islam bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad bin Abdullah, nama yang sering bermain di bibir umatnya dan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir bagi umat manusia. Baginda dilahirkan di Mekah, semenanjung Arab. Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu pertama daripada Allah melalui malaikat Jibril pada umur 40 tahun di Gua Hira. 3 tahun setelah itu, baginda telah berdakwah ke seluruh tanah Arab, namun ditentang dengan hebat oleh kaum Quraisy. Pertama, pandangan agama Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Secara dasarnya, secara umumnya, umat Islam mempunyai pengetahuan tentang Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan juga Rasul terakhir untuk menyampaikan dakwah dan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak semua antara umat Islam ni yang mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW.
Seterusnya, pandangan agama Kristian terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana seperti yang kita tahu, agama Kristian ni adalah agama yang menyembah Isa atau yang digelar Jesus. Okey, mereka menentang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir kerana menurut mereka Isa ni adalah nabi yang terakhir dan juga merupakan anak Tuhan. Seterusnya, pandangan agama Hindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Menurut daripada kajian yang ditulis oleh Khalis, iaitu dari Jakarta, yang berjudul Muhammad SAW sebagai manusia sempurna menurut dari pandangan umat Hare Krishna Yogyakarta 2018, di mana dalam kajian tersebut umat Hare Krishna ni adalah merupakan aliran kebatinan dari agama Hindu. Mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad tu adalah non-Muslim, iaitu bukan Islam, dan Muhammad tu berasal daripada keturunan Hare Krishna. Okay, yang akhir sekali, pandangan agama Buddha terhadap Nabi Muhammad SAW. Menurut daripada penulis buku yang bertajuk Ramalan Tentang Muhammad yang ditulis oleh Abdul Haq Widyarti dan Abdul Ahad Daud, mengatakan dalam kitab suci agama Zoroaster misalnya, mereka menyebut bahawa Muhammad tu adalah sebagai Nabi yang dijanjikan, iaitu mereka membuat ramalan tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Weda pula, Muhammad ni digelar sebagai Narashansah Aswishyate, iaitu Muhammad ni yang terpuji dan diagungkan. Sementara Buddha Gautama menyebutnya sebagai Buddha Maitreya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Umida Asina binti Mama Marzuki. Nombor matrik 056948. Untuk tajuk individu, saya memilih Nabi Musa, yang mana pandangan agama terhadap Nabi Musa. Musa menurut agama Islam dan Yahudi. Menurut agama Islam, Musa dipanggil sebagai Nabi Musa alaihissalam dan gelarannya pula ialah Nabi Ulul Azmi. Manakala untuk agama Yahudi, Musa dipanggil Moses dan gelarannya adalah the man of God dan the greatest prophet. Seperti yang kita tahu, Musa adalah seorang nabi dan rasul yang menerima kitab Taurat. Menurut agama Islam, Musa dilihat sebagai seorang nabi dan rasul. Dia adalah salah satu daripada 5 rasul ulul azmi dan dijuluki dengan kalimullah yang bermaksud orang yang berbicara kepada Allah. Dia adalah seorang manusia disebut paling banyak dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 136 kali, yang menyebut sebagai Musa seorang yang membawa bukti kebenaran, diperintahkan oleh Allah, lebih unggul daripada manusia lain dan mempunyai kedudukan yang terhormat dengan Allah. Umat Islam juga diperintahkan untuk mempercayai wahyu Allah sama ada diturunkan kepada Muhammad atau nabi-nabi lain termasuk Musa. Menurut agama Yahudi pula, Yahudi memandang Musa sebagai nabi yang terhebat yang pernah hidup. Namun orang Yahudi menekankan bahawa Musa sebagai manusia agar tidak disembah. Dalam agama Yahudi Ortodok, Musa disebut sebagai pemimpin, hamba Tuhan dan ayah para nabi. Menurut tradisi Yahudi, Musa juga dilihat sebagai pengarang 5 buku pertama Tanakh dan Alkitab, iaitu Bereshit atau Genesis, Shemot atau Exodus, Vayikra atau Leviticus, Bamidbar atau Numbers, dan Devarim atau Ulangan. 5 buku ini disebut Taurat oleh orang Yahudi dan Kristian. Dia juga disebut pengubah
mengubah salah satu mazmur, iaitu lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Mengenai filem Exodus, Gods and Kings, filem ini menimbulkan pelbagai spekulasi dan kontroversi, yang mana susu galur filem ini terdapat percanggahan fakta sejarah dan agama Islam berkaitan Musa dalam Al-Quran dan Taurat. Ia mencetuskan sensitiviti agama. Pelakon filem ini, Christian Bale, yang memegang watak utama sebagai Musa, menyifatkan Musa sebagai seorang individu kejam dan mengalami sakit jiwa. Terdapat beberapa pendapat mengatakan filem ini hanya mengisahkan tentang cerita yang tergandung di dalam The Ten Commandments, iaitu isi dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Namun pendapat ini diragui kerana pengarah Ridley Scott turut menambah beberapa watak yang tidak ada dalam sejarah seperti buaya dan jeruk. Dalam sebuah artikel lain pula, Ridley dikatakan menukilkan kisah daripada kitab Exodus dalam kitab Injil. Namun kesahihannya diragui apabila orang Ibrani, iaitu Yahudi, diperlihatkan telah berperanan membina piramid ketika itu, sedangkan menurut fakta sebenar sejarah, piramid dipercayai sudah pun dibina 1000 tahun sebelum Exodus. Selain itu, Ridley telah memperlihatkan Laut Merah yang terbelah adalah disebabkan kerana gempa bumi dan bukannya kerana kuasa Tuhan. Seterusnya, sebuah artikel lama sesawan The Guardian menyebutkan filem ini telah diharamkan di beberapa buah negara seperti Mesir dan Morocco. Dalam pemerintahan Mesir, Exodus, Gods and Kings didakwa mengandungi sisi pandang Zionis kerana beberapa unsur sejarah Zionis didapati turut dimasukkan ke dalam filem ini, seperti mengatakan Israel bermaksud orang-orang yang berlawanan dengan Tuhan. Bangsa Yahudi hidup dalam penderitaan kerana penindasan dan banyak lagi. Morocco pula mengharamkan filem ini daripada ditayangkan di negara itu kerana majoriti penduduknya yang beragama Islam meyakini bahawa Musa adalah seorang nabi bagi umat Islam dan haram bagi umat Islam menggambarkan seorang nabi kerana nabi tidak boleh divisualisasikan. Pelbagai penyelewengan akibat salah faham terhadap fakta sejarah yang sebenar terdapat dalam filem ini. Hal ini membuktikan kepada kita golongan barat sentiasa mencari peluang melalui karya-karya mereka seperti penulisan buku, artikel, jurnal atau penerbitan filem seperti ini. Ia telah mencetuskan pelbagai tomahan buruk yang menjatuhkan agama dan imej Islam. Melalui kajian ini, makna tersembunyi yang terdapat dalam filem Exodus, Gods and Kings dapat dirungkai sekaligus mendedarkan kepada kita tentang agenda propaganda barat dalam penerbitan filem. Saya rasa setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farhana binti Muhammad Syabudin, nombor matrik 054844. Okey, hari ini saya ingin membentangkan mengenai tentang perbezaan pandangan agama tentang manusia pertama. Itu kisah Nabi Adam, mana manusia pertama. Okey, Nabi Adam, isu tentang manusia pertama ni merupakan isu yang menarik jika kita dibandingkan mengikut agama agama-agama lain, maksudnya agama Islam, agama Hindu, agama Kristian dan sebagainya. Ini kerana setiap agama mempunyai pandangan yang berbeza. Masing-masing ada pendapat dan pandangan mereka tersendiri. Manusia pasti akan tertanya di mana persoalan-persoalan yang selalu timbul, iaitu di mana bilakah bumi diciptakan, bila kehidupan bermula di muka bumi ini, siapa yang mula mendiami
di bumi ini, dan pelbagai soalan yang akan timbul apabila isu manusia pertama dibangkitkan. Mengikuti tentang kisah Nabi Adam, sudah pasti terjawab siapakah manusia pertama di muka bumi. Berbeza dengan pandangan Hindu yang berpegang pada Manu merupakan manusia pertama. Lalu Manu dibahagikan kepada beberapa bahagian. Lalu terhasillah golongan manusia. Seterusnya berkenaan dengan teori Charles Darwin yang mengatakan manusia ini berasal daripada haiwan serta alam semula jadi ini terjadi kerana berlaku tindakan yang kebetulan, lalu terhasillah kehidupan di bumi ini. Serba sedikit tentang menurut manusia pertama menurut Islam, di mana menurut Islam manusia pertama yang wujud di muka bumi ini adalah Nabi Adam. Dalam Al-Quran juga telah tertulis di mana Nabi Adam diturunkan ke bumi dari syurga. Terdapat peristiwa yang menjadi asbab mengapa Nabi Adam diturunkan ke bumi oleh Allah. Ringkas tentang riwayat hidup Nabi Adam. 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Selepas Allah menciptakan malaikat-malaikat, langit, gunung ganang, laut-lautan, tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang dan sebagainya lagi. Kemudian Allah ingin menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fi man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan dengan memuji dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Maka diciptalah Nabi Adam dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang terbentuk. Lalu setelah bentuknya sempurna, Allah meniupkan roh ke dalamnya dan ia menjadi manusia yang sempurna. Kemudian cerita serba sedikit tentang terciptanya Hawa. Allah memberi syurga kepada Adam sebagai tempat tinggal. Kemudian diciptakan Hawa untuk berdamping dengan Adam sebagai teman hidupnya serta melengkapi keperluan fitrah Adam untuk menurunkan keturunan. Setelah Adam dan Hawa melanggar dan menyedari terhadap perintah Allah, iaitu di mana Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati sebuah pokok di sebuah pokok, namun mereka mengingkari arahan tersebut selepas berjaya dihasut oleh iblis. Maka mereka meminta maaf kepada Allah. Lalu mereka bertaubat dan menyesal di atas kesalahan dan dosa besar mereka. Allah telah menerima taubat mereka serta mengampuni perbuatan mereka yang telah mereka lakukan. Walaupun Allah menerima taubat mereka, di sini Allah telah menetapkan takdir mereka untuk tidak tinggal di syurga. Sebaliknya, mereka diturunkan ke bumi. Okay, seterusnya agama Hindu. Manusia mengikut agama Hindu,
mereka sendiri mempunyai kepercayaan tentang manusia pertama di muka bumi, dan ianya amat berbeza dengan agama-agama lain. Mereka percaya bahawa Brahma sebagai Tuhan yang menciptakan segala yang berada di alam ini. Jadi sudah tentulah mereka percaya bahawa Brahma yang menciptakan manusia pertama. Okey, saya ingin menjelaskan tentang 4 kasta yang ada dalam manusia pertama menurut agama Hindu ni. 4 kasta, seperti yang telah kita ketahui bahawa Tuhan dalam agama Hindu adalah Brahma. Menurut kepercayaan mereka, Brahma ini telah menciptakan Manu, iaitu Manu bermaksud manusia lelaki yang pertama, dan Shatarupa iaitu manusia wanita pertama. Maka dari mereka lahirlah manusia yang seterusnya. Namun walaupun mereka ini berasal dari Manu, tetapi taraf yang berasal dari Manu mempunyai 4 jenis manusia, kerana ianya terbahagi kepada 4 bahagian daripada Manu, iaitu kepala, tangan, paha dan kaki Manu. Tubuh manusia terbentuk dari 5 unsur alam yang disebut dengan Panca Mahabhuta, dan tanah adalah salah satu unsurnya. Yang pertama, pertiwi, iaitu tanah atau zat padat. Yang kedua, teja, iaitu api atau panas. Yang ketiga, bayu, iaitu udara atau gas. Yang keempat, apah, iaitu air atau zat cair. Dan yang kelima, akasa, iaitu ether atau sesuatu yang hampa. Okay, kita masuk kepada teori Charles Darwin. Teori ini merupakan teori yang hangat dibincangkan di kalangan para ilmuwan dan ahli falsafah, dan merupakan teori yang terkenal di dunia. Teori ini telah diasaskan oleh itu Charles Robert Darwin. Sedikit latar belakang ringkas tentang Charles Darwin ni. Charles Robert Darwin merupakan nama penuh bagi Charles Darwin, dan beliau dilahirkan pada 12 Februari 1809 di Shrewsbury, England, dan merupakan anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik, hasil daripada perkahwinan Robert dan Susanna Darwin. Charles Darwin ni telah dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama Kristian sejak beliau dilahirkan, dan beliau sendiri mempercayai serta mengamalkan agama Kristian itu sendiri. Namun kepercayaannya semakin pudar apabila usianya semakin bertambah sehingga menjadi seorang agnostik, iaitu seorang yang berpandangan bahawa ada atau tiadanya Tuhan. Kemunculan teori Charles Darwin ini bermula pada tahun 1837. Charles Darwin menyertai ekspedisi pelayaran HMS Biggles yang diketuai oleh Kapten Robert Fitzroy, yang mana pelayaran tersebut merupakan faktor munculnya teori evolusi ini. Kemudian ketika berada di Kepulauan Galapagos, Darwin sangat takjub dengan taburan hidupan yang mendiami kepulauan tersebut, kerana kehidupan di sana sangat indah dan begitu sempurna. Lalu Darwin melihatnya sebagai suatu perkara yang mempunyai hubung kait dengan persoalan asal-usul kewujudan kehidupannya. Jadi dari situlah timbul evolusi ini, iaitu mana manusia dan kera berasal dari satu nenek moyang yang sama, sedangkan kerabat terdekat manusia yang belum pupus, yakni gorila dan chimpanzee. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syafaatul Uzma binti Wan Pakzi, nombor metrik 054801, akan membentangkan perbezaan pandangan agama terhadap Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ini merupakan seorang tokoh yang sangat penting dan tidak asing lagi dalam agama Islam, Yahudi dan Kristian, kerana ketiga-tiga agama ini bersusul galur daripada Nabi Ibrahim. Agama Yahudi, Kristian dan Islam juga dipanggil sebagai agama Abrahami atau Abraham kerana diambil sempena daripada nama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Ibrahim kepada kaumnya untuk menyampaikan risalah dan ajaran, akan tetapi kaumnya tidak menerima ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun ada persamaan dari segi susul galur daripada Nabi Ibrahim, akan tetapi terdapat perbezaan dari segi kisah Nabi Ibrahim dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Alkitab, kerana di dalam Alkitab telah diselewengkan. Oleh sebab itu terdapat perbezaan pandangan agama terhadap Nabi Ibrahim. Menurut Kristian, Nabi Ibrahim ini dipanggil sebagai Abraham. Beliau juga digelar sebagai Father of Faith kerana disebabkan oleh keimanan dan kesabaran beliau mengorbankan anaknya. Beliau juga dianggap sebagai bapa pembawa Tauhid, the Foundation Fathers, kerana beliau memperkenalkan fahaman monotheism, iaitu kepercayaan Tuhan yang satu. Menurut Yahudi, Nabi Ibrahim ini dipanggil dengan dua nama, iaitu Abram ataupun Abraham. Beliau juga digelar sebagai Father of Many Nations berikutan keimanan dan kesabaran beliau menghadapi tekanan ketiadaan zuriat, dan Tuhan telah menjanjikan beliau bapa yang mempunyai banyak keturunan. Manakala menurut Islam, seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim dipanggil sebagai Ibrahim. Gelaran beliau adalah sebagai Khalilullah, iaitu kekasih Allah, kerana perjalanan dakwah baginda yang mengharungi pelbagai rintangan dan ujian dalam memberikan dakwah kepada tiga golongan utama pada zaman beliau, iaitu penyembahan berhala, penyembahan bintang, bulan dan matahari, serta penyembahan raja, iaitu Raja Namrud. Ibrahim juga digelar sebagai Nabi dan juga Rasul Allah yang menyampaikan wahyu Allah dan ajaran Tauhid kepada kaumnya. Beliau juga salah seorang Nabi Ulul Azmi. Siapakah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Ada dua pandangan, iaitu dari segi pandangan Yahudi ataupun Kristian. Di dalam Alkitab menyebut bahawa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah anaknya yang bernama Ishak. Akan tetapi pandangan Islam dalam Al-Quran menyebut bahawa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim ialah anaknya yang bernama Nabi Ismail. Kemudian ditukar oleh Allah kepada seekor khibas. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud, maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu dengan kehendak Allah. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Wallahu alam, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.